masa dia sakit. Tetapi hendaklah mengulangi solat tersebut apabila dia telah sembuh daripada penyakitnya, ya. Kalau dia dah lega balik dah, yang masa uzur tadi dia tak boleh nak menghadap pula pasal dia sakit, ya. Tapi masa dia dah sembuh itu dia kena qada balik sembahyang dia, ya. Masa dia sembahyang uzur dulu dia tak boleh menghadap tegak, dan dia lega ni dia kena menghadap kiblat balik, ya. Bayang balik. Macam itulah juga yang kita sebut dulu, ya, sembahyang atas kenderaan, ya. Masa nak sembahyang tu dah tak tahu arah nak hadap mana, ya. Sampai terbang tu halang ke lain, ya. Sembahyang tak boleh. Sembahyanglah atas hormat waktu sampai dekat airport, turun sembahyang pula, ya. Sembahyang pula, ganti tak sembahyang hormat waktu atas terbang tadi, sembahyang sebab kiblatnya tak hadap, ya. Jadi sekarang ni yang jadi masalah cuma hak yang duduk atas kapal, atas kenderaan saja, ya. Kalau dah duduk di tempat-tempat tu memang tak ada masalah nak cari kiblat, ya. Paling tidak kita ada apa nama tu, fokus kita untuk tengok mana arah kiblat, ya. Kalau di Malaysia ni carilah 85 darjah. 85 tu Malaysia. Pergilah Johor ke Selangor ke, ya. Sabah Sarawak tu ada injak sikit, ya. Tapi kalau Semenanjung ni 85. Jadi tu tak tengok, tuikan tunjuk dia tukar kiblat, tengok jarum dia 85. Itulah, pergilah mana-mana corak pun, ya, mana-mana tempat pun, kalau Malaysia masih 85. Pandu saja yang itu dengan kompos yang ada, ya. Kalau pergi rumah orang pun tak ada masalah, ya. Tanya saja tuan rumah, ya. Kalau tak ada tuan rumah, tak tahu nak arah ke mana, ya. Kalau dah tak tahu nak arah tu, yakinlah belah-belah mana. Kita yakin diri, agak belah ni pun yakin dah belah ni, sembahyanglah, atas keyakinan ijtihad kita, ya. Kalau tak jumpa arah mana yang nak pandu kita, ya. Kalau ada tuan rumah, tanya tuan rumah, ya. Kalau tengok, boleh tengok agak matahari, bolehlah agak, tapi tak boleh tepat, tak apalah agak, ya. Dan yakinlah sebelah situ, ya. Ustaz, hormat tu berapa? Kalau kita zuhur tadi 4, kita 4 juga lah. Mayang zuhur tadi atas kapal terbang, ya. Zuhur 4 rakaat lah. Kalau kita nak qasar, lainlah, kita nak qasar 3-2. 3-2 nak jamak pun boleh jadi 4 dengan asar zuhur. Kalau kita jamak, ya. Musafir, biasa ada terbang musafir lah, ya. Musafir jamak kita. Kalau nak buat tunai, nak buat genap pun boleh, tapi rosak Allah bagi, ambillah yang rosak, ya. Kenderaan yang ada, walaupun naik kapal terbang, tapi itulah orang ni dia fikir naik kapal terbang bukan letih apa, tak ada pun, ya. Rehat, bukannya letih tak mana pun, duduk rehat saja, ya. Jadi tak payahlah pun nak qasar sembahyang, ya. Sembahyang zuhur duduk, masuk waktu sampai waktu zuhur, boleh sembahyang zuhur, turunkan sembahyang zuhur lagi, asar tak lagi, sembahyang lain lah, tak payah jamak. Tapi dah kita musafir, ya, walaupun tak letih apa pun, duduk dalam surau elok saja, habis sembahyang apa semua boleh. Tapi rukhsah satu anugerah Allah SWT, kita ambil lah, walaupun kita musafir tak letih pun, ya. Buatlah, ambillah yang Allah bagi tu, ya. Buatlah qasar juga, jamak juga di situ asal, sembahyang tak apa boleh, ya. Bukan alasan. Kita pun Nabi dulu, pasal Nabi dulu jalan naik unta, naik bukit Gunung Ganang jauh, ya. Kata itulah dia boleh nak qasar, tak letih perjalanan dia. Zaman hari ni tak ada letih, ya. Rehat, sehat je pun, tapi tak mansuh pun, ya. Tak ada mansuh, tak ada Allah Ta'ala, tak ada Nabi kata pun zaman dah ada kemudahan esok, kamu tak ada lagi dah jamak qasar, jamak apa, sembahyang qasar, sembahyang jamak, tak ada, tak mansuh. Hukum tu sampai kiamat. Maknanya dalam keadaan apa pun, ya, selesa tak selesa kan, bila kita musafir, cukup hak dia, cukup masa dia, cukup jauh dia, ya, maka kita boleh buatlah, ya, buatlah qasar jamak. Walaupun kita kata musafir itu taklah satu beban pada kita, tapi rosak itu ada. Yang ketiganya, menutup aurat, ya, sama ada ketika bersolat di tempat yang sunyi ataupun di tempat awam, ya.
duduk tengah ramai ke, duduk seorang-seorang dalam bilik ke, ya, sembahyang kena tutup aurat. Kalau perempuan biasalah, ya, dia buka dengan tangan saja, dengan tapak tangan. Dan laki-laki itu paling koman sekali, paling koman lah, ya. Tinggal pakai kain belekat je, baju tak pakai, kopiah tak pakai, boleh, ya. Tutup pusat hingga ke bawah lutut, sudah boleh sembahyang lah, ya. Tapi orang perempuan kena pakai telekung, ya, ataupun pakai baju yang boleh tutup aurat dia, tinggal tapak tangan saja, ya. Jadi kalau laki-laki itu baik sembahyang pakai kain belekat saja, ataupun pakai seluar pendek lepas pada lutut. Pada duduk tu tak terangkat lah, dia duduk tu terangkat tapi masih tak lepas pada lutut lagi, tak apalah, ya. Itu paling common lah, ya. Dalam keadaan duit yang banyak ni boleh sembahyang pakai seluar saja, tak pakai baju. Ya Allah, ya. Dia nak pergi pekan pun dia pakai baju, ya. Dia nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak pakai baju. Allah Taala bagi nikmat macam satu almari baju dia, ya. Tapi tak pakai, tak patutlah, ya. Kot mana pun pakai lah baju elok, ya. Apa nama, Allah suruh kita pakai yang elok-elok untuk sembahyang. Baju yang cantik, bersih, wangi lagi, ya. Tutup aurat, mesti tutup aurat. Duduk seorang dalam bilik pun tak ada siapa tengok pun, ya. Kena juga pakai tutup aurat sembahyang, ya. Kecuali dalam keadaan yang angin ributkan, tak nak kata apalah, ya. Bila dah sembahyang, bila angin ribut dia tiup, ya, selak habis. Yang terselak tu, waktu terselak sekejap tu tak apa, lepas tu tarik balik lah, tutup balik. Jangan biar tu, ya. Dah duduk terselak, biar bila dia terselak, tu maknanya batal sembahyang dia lah, ya. Tak ada syarat sah sembahyang dia, batal lah sembahyang dia. Dia tu biar, kalau terbuka dia tarik tutup, ya. Kain belekat angin tu tengah sujud ke, angin tu terselak habis dah, tak sampai dah lutut, habis dah betih tu semua buka, tak apa, tapi tarik balik, ya. Tutup aurat, ya. Kemudian apa nama, bila tutup aurat ni dia pakai juga, dia tutup aurat juga, ya. Tapi yang secantik bolehnya, kalau orang perempuan ni memang dah tutup, kalau tidak tu paling tidak pun dia pakai yang menutup badannya lah, ya. Tapi orang laki-laki ni ada juga, dia pakai seluar, ya. Tutup aurat juga, seluar dia tutup aurat, ya. Pakai seluar getah tu, macam seluar anak terjun dalam kolam mandi, ya. Ikut rupa badan dia sebiji, ya. Itu dia membalut aurat, nama dia, bukan tutup aurat, ya, balut aurat dia, nampak sebiji aurat macam tak pakai baju juga, ya. Sah juga sembahyang, tapi makruh, ya. Makruh sembahyang macam tu, tak elok. Nampak, pasal nampak aurat dia lagi, ya. Tapi tak nampak zahir lah, ya. Balut dengan kain, tapi jadi makruh pakai ketat sembahyang, ya. Nampak aurat, nampak bentuk tubuh badan dia, walaupun dari segi kata tutup aurat, dia tutup aurat, ya. Tapi dari segi menampakkan bentuk aurat dia tu, maka dia jadi makruh, ya. Sebab itu dia pakai pakaian yang besar, ya. Pakai seluar macam biasa, ya. Itu tak apalah, seluar besar tu tak nampak aurat dia, ya. Jangan pakai seluar getah tu sudah, ya. Kalau kain terkoyak, ya, terbuka aurat juga, ya. Kain reput dah, ya. Kain reput, macam mana sembahyang diri tu okey lagi, rokok tu okey lagi, ya. Duduk perang, ya, habis stand up nampak habis. Maknanya batal dia, sembahyang dia kena pergi cari kain lain, sembahyang lain, ya. Sebab dia terbuka aurat dah, itu tak boleh nak duduk dah, ya. Memang nak kain terkoyak, ya. Baik, itu cerita menutup aurat, tapi putus aurat. Satu, dua, tiga lagi. Okey. Yang keempatnya, suci daripada najis, ya. Suci daripada najis, baik pakaian, baik badannya, baik tempat sembahyang, ya. Mesti nak hindarkan daripada najis. Tak ada najis, ya. Tak ada tai cicak, tak ada tai burung,
ya. Tak ada tek ayam, kain itik ke, ya. Yang pertamanya pada pakaian dia, pastikan pakaian itu bersih. Kita yakin pakaian kita tu bersih, ya. Nak sebelum sembahyang pun dah periksa tengok kain tak ada apa, tak kena najis apa, ya. Maka kita sembahyanglah dengan pakaian tu. Pakai seluar yang kita duduk pakai hari-hari pun tak apa, tapi jadi dia tak kena najis pun, tak kotor pun, ya. Baru pakai semalam saja, ya. Hari ni tengok tak pernah duduk kat mana-mana lagi, duduk atas kursi, ya. Maka masih bersih, kita yakin dia bersih, maka kita boleh bawa sembahyang pakai, ya. Tapi yang cantiknya pakaian sembahyang tu dia khas untuk sembahyang, ya. Nak sembahyang dia pakai kain sembahyang, lepas tu dia tukar balik kain biasa, ya. Kain siap dah, kain pelikat. Nak di mana-mana dia bawa ada kain pelikat selai. Nak sembahyang sakit tukar pakai kain pelikat tu, dia pakai dia sembahyang, ya. Nak sembahyang dah siap bawa telekung, nak sembahyang dia pakailah telekung tu, ya, kain dia sekali. Kemudian anggota badan, pastikan badan tak ada najis, ya. Kalau dah buang air tadi dah dibasuh, kalau buang air besar pun dah basuh, ya. Semua-semuanya dah dicuci. Lepas tu tak ada darah-darah melekit dekat badan ke, ya. Mana nak tahu pacat tadi naik, ya. Pacat sembahyang tengok, oh ada darah, ya. Pergi basuh dulu, ya, pergi basuh dulu, pergilah sembahyang balik, ya. Kalau dia tak mau berhenti juga, tampal dia, ya, tutup dia dengan kapas, bubuh sikit selektif ke apa-apa ke, bubuh plaster ke, ya, tampal itu, pergilah sembahyang, ya. Kalau dia lama pacak tu ketik, dia berhenti. Tapi kalau pacak ketik betul orang, dia lambat sikit berhenti, lama baru dia nak berhenti, maka nak sembahyang lah. Tampal saja, ya. Tampal, pergilah sembahyang, ya. Kalau dia lama, kalau dia berhenti, alhamdulillah, ya. Bila darah kering tu kena cuci, ya. Begitu jugalah di mana-mana pun, ya. Kena tai anjing ke tai anjing tu lagi teruk lah. Kena sama apa semua, ya. Tai ayam ke, tai itik ke, tai cicak ke, tai kambing ke, tai lembu ke, ya, tai kucing ke, semua tu kena basuh dulu. Pastikan badan kita tak ada, ya, biasanya kaki lah terpijak, ya. Kemudian tempat kita nak solat, kalau di masjid, pastilah masjid tu bersih. Di surau mestilah bersih. Kalau tak bersih tu siap dah tanggungjawab, ya. Bagi upah kat dia, gaji kat dia, suruh cuci masjid, cuci surau. Kalau masih ada lagi cicak bersepah tu, itu dia lah tuntutnya, ya. Sepah tak cuci, orang nak sembahyang pun susah, ya. Kita pun kalau tengok penyihat tu siap lah, nak cari pahala, tengok ada tak cicak, habislah cepat-cepat buang, dapat pahala, ya. Kalau tidak tu siap dapat pahala. Kemudian tempat sembahyang kita yang di dalam buku ni disebut, ya. Kalau dah tempat banyak sangat lah, tak boleh buat apa lah, ya. Maksud tempat ialah tempat berdiri dua kaki. Tak mana kita nak berdiri dua kaki, nak baca kaki tu jangan ada najis, jangan pijak najis, jangan ada najis dekat-dekat kita nak berdiri tu, ya. Tempat kita sujud, nak letak dahi tu, ya. Tengok tentulah tak ada najis. Kalau sejadah tentulah tak ada najis. Buat atas kapik-kapik di surau, mana tahu tercicak atas tu kan, ya. Jangan ada tonyong atas tercicak, ya. Tak boleh lah, ada najis. Ataupun di tempat yang kita sembahyang tepi-tepi jalan ke, ya. Tepi-tepi jalan ke tak ada sejadah apa ke, kita pun alah atas tanah pun tanah lah, tapi jadi tanah tu tempat tu tak ada najis. Tanah tu tak apa, ya. Tempat itu tidak najis. Tempat letak kaki, tempat letak tangan. Nak letak tangan nak sujud, ya. Pastikan tak ada najis dekat situ. Dan juga tempat letak dua lutut. Lutut kita yang kita nak duduk tu tak ada najis. Kalau duduk bawah dada tu pun ada najis tak apa. Kita sujud, ya. Tempat letak tangan tu tak ada najis. Tapi betul sikit lepas sikit tu antara dada kita betul perut kita tu, kalau kita tembak ke lantai tu memang kena najis. Tapi betul tu ada najis, ya. Dalam keadaan yang tak boleh nak buang dah, tak ada tempat lain dah, boleh, ya, boleh. Jangan sentuh juga najis tu, ya. Jangan kita sentuh najis tu. Ini tempat yang paling darurat lah. Kalau boleh carilah tempat yang tak kena sampai tahap tu kita nak sembahyang, ya. Najis tu bawah pun nak pergi sembahyang juga, tempat lain banyak lagi. Tapi kalau tak ada, ya, dah tak ada lah, cari tak ada lah, najis saja penuh. Kikir cuci sikit, ya. Tempat yang ada itu kita duduklah. Umumul balwa tu tak boleh nak apa, ya. Nanti yang dibolehkan tempat yang ada najis boleh sembahyang, tek burung banyak tu boleh sembahyang, ya. Tak jadi
dah tak boleh nak buang dah. Ya, halau dia main berak, halau dia main berak. Ya. Yang keempatnya, oh Ustaz sikit ya, habis sikit Ustaz ya. Tak boleh satu kali lagi. Yang kelima, suci daripada hadas. Maknanya tak ada hadas kecil, tak ada hadas besar. Itu senangnya. Ya, biar sembahyang dah, angkat hadas besar dah. Barulah sembahyang ya. Tak ada hadas kecil, tak ada hadas besar. Jadi kesimpulan daripadanya, apabila telah terdapat 5 syarat yang telah disebutkan tadi, maka solat yang dikerjakan itu dikira sah ya. Maknanya yakin dah masuk waktu kita sembahyang pun, ada orang azan tadi pun tengok kalender, kita tengok waktu sembahyang memang dah masuk, yakin ya. Tengok jam mampu Allah ya, jam mampu kita tengok kalender pula ya. Tapi jam dia umur takkan satu pun, dia mampu satu hari hidup ya. Mampu semua nilai dah ya. Kiblat sudah kiblat rumah kita ya, yakin kiblat kita betul ya. Pastikan kalau di rumah, kalau luar-luar kiblat betul kita betul, tolong betul lah ya. Carilah kompos tu mana-mana letak, tolong tengok ya. Yang nanti takut sepanjang hayat sembahyang di rumah tu tak betul ya. Mai-mai orang lain malah tengok, jiran kata rumah saya sembahyang betul ya, macam sama dengan rumah tangga. Aku sembahyang kau ni macam apa? Sembahyang kau ni sudah tidak. Lama lagi kita cari-cari terus. Allah kalau tak betul. Jadi maknanya pastikan biar kita yakin. Cari ambil kompos tu letak dulu tengok okey, betul. Alhamdulillah. Lepas tu tak apa dah ya. Aurat, suci najis, suci daripada hadas ya. Jadi itu saja. Hari ini nampak terhad sikit ya, mudah-mudahan daripada apa yang kita bincangkan hari ini benda ni dah tahu dah kedah ya. Semua kita ulang kali hari ini ya, tanpa syarat sah salat ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya, dan mudah-mudahan Allah beri keberkatan, beri pahala pada kita. Kalau kita dengar pulang balik pun majlis ilmu ya, Allah beri keberkatan, Allah beri pahala ya. Kita datang sini melangkah kaki mari sini ya, Allah bagi setiap langkah kita mari Allah bagi pahala ya. Walaupun cerita ni cerita lama lah ya, tak apalah ya. Nanti mungkin ada kita akan teruskan lagi. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-salihin waj'alna min 'ibadika al-muttaqin waj'alna min 'ibadika al-faizin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Fadil Ustaz Somad. Dan alhamdulillah, seperti mana yang telah kita maklum pada hari ini, insya-Allah selepas kuliah ini kita ada satu sesi khas, iaitu penerangan berkenaan tentang takaful dan takaful khairat kematian. Alhamdulillah orangnya telah pun sampai. Jadi harapan kita sebagai ahli paksi, kita mengharapkan kalau boleh semua ahli kita dapat masuk pelan takaful ni lah walaupun tidak diwajibkan. Diharapkan kalau boleh semua dapat masuk. Kalau tak masuk pun tak apa, tak ada masalah, insya-Allah. Cuma kita selaku ahli paksi, selepas ini insya-Allah habis pada penerangan takaful sebentar lagi ni, saya akan edarkan borang keahlian paksi baru buat edar borang. Okay?
Saya minta semua yang hadir tolong isi borang tu. Yang masuk takaful ke tak masuk takaful ke, semua isi. Ya. Borangnya ada kat sini saja. Sebelum balik pastikan tolong ambil borang. Isi borang tu minggu depan hantar semula. Dan kalau boleh beserta dengan gambar, gambar pasport. Ini untuk simpanan data maklumat kita. Jadi saya tanpa melengahkan masa, sekali kita ada soal jawab, boleh tanya dengan Cik Amiruddin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Daripada Takaful Malaysia, insyaAllah mudah-mudahan dengan kehadiran beliau dapat menjelaskan lagi tentang program yang kita cuba laksanakan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini warga Parigibung ya, saya rasa dari Parikuta, Tamas Jaya, jiran saya pun ada di sini hari ini. Alhamdulillah. Apa khabar semua warga emas? Banyak keluarga emas. Okey, alhamdulillah, saya Cik Amiruddin Bahri daripada Syarikat Takaful Malaysia bahagian Serai. Hari ini dijemput khas oleh Ustaz Zaki untuk memberi sedikit pandangan berkaitan dengan skim dengan pilihan takaful kelahiran kematian. Lainnya mudah saja. Dia penyertaannya daripada usia 1 tahun. Daripada anak dilahirkan tu umur dia setahun 30 hari sudah boleh menyertai pilihan takaful kelahiran kematian sehingga usia 75 tahun. Akad 75 aja. Akad 75 sahaja. Tak payah. Okey. Tak payah. Okey, dia ada dua ni. Dia tujuan dia untuk membantu waris-waris si mati untuk menguruskan sekiranya kematian kepada ahli, maka adalah sedikit tuduhan, sedikit pemasan yang akan diberi kepada takaful daripada Takaful Malaysia kepada waris untuk menguruskan jenazah, menguruskan belanja perkebumian, menguruskan hal-hal sekiranya berlaku kematian, sama ada akibat kematian biasa ataupun kemalangan. Okey, kategori pertama umur dia 1 tahun, umur 40 hari, 30 hari sehingga usia 64 tahun. Maksudnya umur daripada umur 30 hari sehingga 64 tahun ada 4 package A, B, C, D. Yang paling murah RM10 setahun untuk setiap ahli. Package A RM10, dia
memberi perlindungan sebanyak 1,500 untuk kematian, sama ada akibat kematian biasa ataupun kemalangan. Manakala belanja kebumian sebanyak 500, bermakna 2,000 lah. Itu RM10 setahun untuk setiap ahli. Untuk package B, RM15 setahun untuk setiap ahli. Dia untuk kematian, dia melindungi sebanyak 2,500. Belanja ke bumi 500, berarti 3,000. Untuk package RM15, RM3,000 diberi kepada waris. Dan package C sebanyak 3,500 untuk kematian dan belanja ke bumi 500, sebanyak RM20 setahun. Manakala package D RM30 setahun, melindungi sebanyak RM5,000 dan RM1,000 untuk belanja ke bumi. Jumlah untuk package D RM6,000 sekiranya berlaku kematian pada ahli. Setiap kenyataan hanya untuk ahli saja, dia tak merangkumi semua ahli keluarga. Bermakna sekiranya ada 5 orang, 5 kenyataan, 5 ahli. 5 kenyataan, kalau RM10 setahun RM50. Kalau package RM30, RM150. Bermakna seorang saja. Manakala peserta yang berusia 65 hingga 75 tahun hanya diberi belanja ke bumi sebanyak RM500 sahaja, dengan premium ataupun bayaran tahunan sebanyak RM20 setahun. Itu dia secara ringkasnya, itu dia perlindungan. Apa nanti kita boleh macam mana nak cover orang yang 75 tahun ke atasnya. Okey, sekarang ada soalan. Dia ringkas. Okey. Makcik nama apa? Nama Anwar. Okey, sebenarnya plan ini plan takaful kematian ini adalah plan kelompok. Okey. Jadi keuntungan mudharabah ni biasanya akan dibayar kepada kelompok. Dia tak bayar balik pada individu, dia bayar kepada persatuan kehadiran kematian. Sekiranya ada keuntungan, dia akan bayar mudharabah itu kepada badan kehadiran kematian tersebut. Mungkin dalam 15% ataupun 20% daripada caruman keseluruhan kelompok. Jadi syarat ini telah ditetapkan sehingga umur 75 sahaja. Itu dia punya akad dia tu sehingga umur 75. Itu adalah dia syarat. Bermakna selepas 75 tahun otomatik kita tak boleh menyertai. Sebab itu sebagai badan kematian kita perlu ada alternatif. Ustazan, kita melakukan apa tu? Khairat kematian macam biasa macam kampung supaya mereka yang telah menyertai daripada umur sebelum 75 tahun boleh dengan ihsan badan khairat kematian tersebut membayar juga pampasan kepada mereka yang telah lama. Di sini pentingnya jawatan kuasa khairat kematian itu bagaimana mencari satu kaedah mekanisme untuk membantu ahli-ahli yang sebelum ni dah masuk
masuk menyertai takaful pada usia yang masih muda, mungkin 10 tahun, 20 tahun kan. Macam pakcik itu tadi masuk dah berapa tahun? 10 tahun ada tak? Mungkin 10 tahun. Jadi menendangkan sumbangan beliau sebanyak 10 tahun itu walaupun RM24 sebulan, maka Badan Tanda Kematian perlu memikirkan satu mekanisme bagaimana nak membantu. Mungkin kita boleh membayar jumlah yang sama yang diperolehi oleh peserta-peserta yang masih lagi dilindungi dalam kelompok tersebut. Jangan bila dia umur 75 dia tak dapat, maksudnya otomatik dia akan keluar daripada kelompok ni lah, dari segi perlindungan ni. Cuma kita berharap Badan Tanda Kematian ni boleh mempunyai satu kaedah ataupun mekanisme tak sampai umur 75 tahun saja. Nah, sebab plan ni dirangka punya untuk sehingga usia 75. Itu saja, sehingga umur 75 tahun. Sebelum 75 dia akan dapat pengasahan. Selepas tu maksudnya dia dah habis dia punya tempoh. Duit itu dikumpul secara kelompok. Bila ada keuntungan, mudharabah, dia akan bayar kepada Badan Tanda Kematian. Dia tak pulangkan duit kepada ahli, dia pulang kepada persatuan. Tapi tak semua dipulang, mungkin dalam 15 atau 20% daripada caruban keseluruhan itu saja. Sebab masa kita masuk akad itu, kita akad derma. Kita masuk, tujuan kita masuk itu untuk membantu peserta-peserta sekiranya berlaku musibah seperti kematian, kemalangan. Itu maksud bila kita tanda tangan, bermakna kita tanda tangan akad derma, akad sedekah. Itu konsepnya. Dan kita bersetuju untuk membantu kali jamin dari ustaz lain sekiranya berlaku kematian. Pakcik pada RM20 niat adalah membantu ahli lain. Itu konsep takaful. Ustaz boleh tahu konsep
umur 75 tahun. Kemudian bila mana kita masuk dalam plan ni, akad kita tu akad sebagai derma, akad sedekah bantu sesama kita atas konsep ta'awud, takaful. Baik. Cuma plan dia tu nampak macam sikit ada kekurangan dalam tu. Alah pasal bila mana 75 tahun, orang yang masuk takaful yang dah masuk lama dah, tiba-tiba dia tak mati. Bila 75 tahun tak mati lagi. Dah, bukan lagi tak mati, tapi plan dia tu. Maknanya belum sampai 75 tahun yang tiba-tiba tak mati lagi, maka otomatik maknanya keahlian dia terbatas. Betul tak? Maka cik ni syorkan kepada kita, mana bila kita buat plan ni, kita kena backup dengan plan syarat kematian, supaya bila mana ahli-ahli yang mana telah tamat dia punya tempoh pada 75 tahun, dah sampai 75 tahun, kita boleh bayar balik pampasan kepada orang yang masuk tu. Cumanya pampasan yang diberi oleh pihak takaful bersifat umum cuma 20%, 15 ke 20% daripada keseluruhan daripada ahli kelompok yang masuk. Mana kalau kata 1,200 akan masuk ke tabung paksi. Kemudian paksi akan topak balik daripada sudut syarat kematian yang awal masuk tu lah, untuk bayar balik kepada jumlah orang yang dah lebih 75 tahun tu. Mana dia kena mungkin plan yang lain kan macam tu lah. Tak tahu macam mana. Maknanya paksi sebenarnya kena buat plan syarat kematian untuk yang 75 tahun sampai kematian. Macam konsep masjid lah, macam masjid dia buat lah. Maksudnya di sini plan takaful kita yang dicadangkan ni hanya sampai 75 tahun sahaja. Lepas pada 75 tahun, mana tu atas pihak syarat kematian. Kalau paksi ada tubuh syarat kematian, bawa paksi untuk cover balik 75 tahun ke atas sampai mati lah. Tapi dari sudut konsep tu, konsep ta'awun atas kita bantu sama-sama kita. Kalau kita tak mati pun kawan kita mati, kita bantu dia. Tu ada sudut tu lah yang takaful tu. Cuma nampak sikit kekurangan pasal dia cover sampai 75 tahun sahaja. Mana plan yang disediakan pihak takaful Malaysia hanya sampai 75 tahun saja. Lepas benda tu mana berbalik semula kepada syarat kematian yang badan tu punya sendiri lah. Macam tu lah. Macam tu. Yang tu lah kena tanya. Lepas tu hidup. Lepas semua hidup lah. Apa jumlah yang akan diberikan kepada suci yang meninggal? Dia ada 4. Dia ada 5 package. Yang paling murah tadi RM10, dia akan bagi RM2,000. Kalau RM15, RM3,000, RM20, RM4,000 dan RM30 sebanyak RM6,000. Manakala yang berusia 65, 75, RM500. Dengan cara tahunan RM20. Jadi terpulang kepada pihak paksi untuk memilih yang mana satu package yang dirasakan terbaik untuk mereka. Jadi majoriti di sini tengok, saya rasa umur pun dah 70. Dari situ macam tadi memandangkan keahlian ni majoritinya berusia 70 tahun ke atas. Yang 64 tahun ke bawah ramai tak? Ada juga. Mikronya pencet-pencet lah. Okey. Jadi bagi yang 64 tahun ke bawah ni, saya telah membuat satu cadangan kepada pihak paksi lah. Kita namakan ni sebagai program, tak kira lah. Bagi saya pun nama program mesra, khairat kematian ataupun program paksi pun boleh juga. Ambil package RM30 untuk setiap ahli. Sekiranya berlaku kematian, ahli akan mendapat RM5,000 dan belanja bumi RM1,000, bermakna sebanyak RM6,000 akan dibayar kepada waris ahli tersebut. Jadi dengan persetujuan kelompok paksi ni,
Maksudnya daripada 6,000 tu kita cadangkan untuk urusan jenazah di sini biasanya berapa? 1,500 ke 2,000 lah. Lebih kurang tu. Okey, 1,500 tu untuk urusan jenazah. Kemudian mungkin waris nak buat dulu tahlil 3 hari ke 3 malam kan, kita peruntukkan 1,000. Dan batu nisan mungkin dapat ada kubur apa semua sebanyak 500. Kemudian ada badal haji sebanyak 1,800 itu untuk upah haji dan umrah. Bermakna ada lebihan 1,200 daripada 6,000. 1,200 itulah kalau bersetuju masuk ke dalam tabung wakaf taksir. So daripada 1,200 itu nantilah digunakan untuk membantu peserta-peserta yang melebihi usia 75 tahun. Sekiranya berlaku kematian lah di kalangan ahli yang berusia 64 tahun ke bawah. Ini kena minta persetujuan daripada paksi sendiri lah. Jadi maksudnya kita kena bincang kami memang kita masa 30 setahun sekali kan. Maknanya ni cuma balik pendapat yang kita tak boleh buat keputusan untuk hari ini. Saya akan bawakan benda ni dalam mesyuarat taksi boleh. Ya, apapun kita usaha untuk masuk takaful, insya-Allah dia ada kita. Jadi ada satu cadangan daripada cik tadi ni, Cik Amir cadang berkenaan tentang khairat kematian untuk mereka-mereka yang 64 tahun ke bawah. Plan ni untuk 64 tahun ke bawah. Kita ambil caruman RM30 setahun. Premium tahunan RM30 setahun. Sekiranya berlaku kematian, waris akan dapat RM6,000. Daripada RM6,000 itu, ini masa nak masuk ni kita kena jelaskan akad dia lah. Kita cadangkan daripada RM6,000 itu 1,200 daripada RM6,000 itu diwakafkan semula untuk membantu ahli-ahli paksi ataupun siapa-siapa yang lebih 75 tahun tu. Maknanya orang yang masuk takaful ni, yang masuk plan yang 64 tahun ke bawah ni, sekarang berlaku kematian, mereka layak dapat RM6,000. Tetapi kena ada persetujuan daripada waris masa memula akad tu. Bila mana berlaku kematian, waris hanya akan terima RM4,800 sahaja. Lagi RM1,200 disetujui untuk diwakafkan semula. Jadi daripada duit RM1,200 itulah akan di-rolling balik untuk bantu ahli-ahli yang lebih 75 tahun ke atas. Kalau sekiranya berlaku kematian ataupun pampasan, kita akan rolling balik daripada RM1,200 hasil daripada duit caruman yang RM30 sahabat-sahabat yang 64 tahun ke bawah. Macam tu. Nampak tak? Apapun kita akan bawa balik dalam perbincangan dalam mesyuarat paksi. Pasal benda ni, sebelum ni saya pun minta maaf dan kami pun memang tak tahu dia punya plan dia macam mana kan. Sebab tu penting Cik Mai ni untuk kita jelaskan kawan-kawan yang macam ni. Apapun kalau sekiranya kita bersetuju, mana ataupun kita naik boleh create satu lagi
badan syarat kematian, mana untuk cover yang tadi yang macam kes yang Ustaz Anwar beritahu tadi tu, macam mana syarat kematian yang masjid buat, mungkin benda tu nampak meringankan balik lah. Cuma cik ni cadang tadi, kita masuk untuk siapa yang 64 tahun ke bawah, ambil carungan yang RM30 setahun. Dia ada 4 kan, ada RM10 setahun, RM15, RM20, RM30 setahun. Kalau setuju untuk RM30 setahun, maka ahli-ahli yang masuk tu layak untuk terima RM6,000. Bukan pada dia, pada waris dia yang masih hidup. Dia dah mati dah kan? Waris dia yang masih hidup layak terima RM6,000. Cuma daripada RM6,000 tu perlu dapatkan persetujuan, ya, dapatkan persetujuan daripada ahli waris. RM1,200 daripada RM6,000 tu diwakafkan semula untuk membantu ahli-ahli yang telah pun lanjut usia sampai 75 tahun, maknanya yang terkeluar daripada plan 75 tahun ke atas, untuk jadikan itu sebagai syarat kematian untuk mereka pula macam tu. Jadi sekarang ni saya tak dapat keputusan untuk hari ni kan, pasal kita perlu pada perbincangan semula. Apapun insya-Allah siapa-siapa yang berminat kan, macam yang telah diberi nama kat sini ni, lebih kurang ada 43 orang campur muslimin, lebih kurang dalam 15, lebih kurang 60 orang ni kan, mana perlu dapatkan persetujuan balik kan, sama ada nak masuk. Kalau setuju nak masuk, kita akan pilih satu plan saja ya, kita akan pilih satu plan saja ya, sama ada plan RM30 ke RM20 ke apa, tapi yang dicadangkan plan RM30 lah setahun. Setahun bayar RM30 sahaja. Tentang pengurusan nak bayar tu, mana pihak pasti ni kan, pihak pasti ni mana kita akan masuk dalam kelompok paksi yang besar lah, mana gabung semua kelas yang mana ada Pak Nibung, Pak Muntah, Pak Terbaik semua sekali, mana jadi satu keluarga yang besar, dia buat kelompok paksi Krian. Cuma macam saya kata tadi, dia select sikit pasal takat 75 tahun tadi. Siapa yang tak mati lagi umur 75 tahun, maknanya keahlian dia terbatas. Dia automatik dia tak ada, dia hilang dia punya tu. Yang tu yang cik ni cadang tadi, paksi kena tubuh badan syarat kematian untuk cover ataupun bagi pampasan balik kepada ahli-ahli yang 75 tahun ke atas yang tak mati lagi ni. Supaya sampai depan mati lah, maksudnya begitu. Saya terus minta maaf, tapi saya bagi bahasa itu faham kot kan, bagi faham sudah. Bahasa mungkin nampak kasar kan, tapi tak apalah, jadi kita faham kan. Jadi masalahnya bila mana usia dah 75 tahun ke atas, kita masih lagi hidup, kita terkeluar daripada plan asal RM75 tu. Jadi macam mana dengan kita punya bayaran kita tu, bayar tiap-tiap tahun semua tu. Tu yang ada cadangan daripada cik ni tadi. Maknanya siapa-siapa yang nak masuk takaful ni, mana saya nampak ada dua lah kan. Satu, paksi create dari badan syarat kematian ya, macam mana yang pihak masjid terbuat tu Yang kedua, macam cik ni cadangkan tadi, untuk siapa-siapa yang masuk plan 64 tahun ke bawah, 64 tahun ke bawah, RM30 setahun, dia layak untuk terima RM6,000 sebagai bantuan takaful kan. Sekiranya berlaku kematian, bantuan akan dibagi kepada ahli waris. Cuma persetujuan perlu dibuat. Daripada RM6,000 tu layak untuk terima, setuju untuk mewakafkan RM1,200. Maknanya waris hanya akan terima RM4,800 sahaja bila berlaku kematian ahli keluarga dia yang masuk yang RM30 setahun, yang 64 tahun ke bawah ni. Dia cuma dapat RM4,800 sahaja. Lagi balance RM1,200 niat untuk diwakafkan semula untuk membantu sebagai syarat kematian bagi sahabat-sahabat yang terkeluar yang 75 tahun ke atas tadi. Macam tu. Kalau masuk setahun mati. Masuk setahun mati, mana termasuk dalam ni memang tak ada masalah.
memang cover dia Bayar lah. bayarlah mana selagi mana belum lebih dari usia yang ditetapkan ni. Ada dia limit yang tak Telefon Malaysia dan bagi 75 tahun sahaja ke bawah.